Allah Ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi surau, yang saya kasihi kepada tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk sebentar di dalam majlis ilmu ini bagi kita mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijlis ma'ana nu'minus sa'ah. Kata Nabi kepada para sahabat, marilah duduk sebentar dengan aku di dalam majlis ilmu, kerana kita dapat untuk menambahkan keimanan beberapa minit. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kata Allah Ta'ala, kami akan meletakkan mereka, yakni manusia, di padang mahsyar. Falam nughadir minhum ahada, maka tidak ada seorang pun dari kalangan mereka boleh lari daripada kami. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah ciptakan mahsyar. Mahsyar dalam bahasa terjemahan kita ialah sebuah tempat yang luas dan kosong, dan tempatnya bersih, diciptakan oleh Allah selepas dibangunnya manusia ini daripada kubur mereka. Dan mahsyar ini dalam bahasa kita diterjemahkan sebagai padang. Kita bila sebut padang ni tempat yang panas, padang ni tempat yang terbuka luas, mahsyar. Tak apalah nak sebut padang kan, nak sebut ruang yang luas pun tak apa, itu bahasa kita. Tapi bahasa Arab ataupun bahasa Allah Ta'ala ialah mahsyar. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, mahsyar ini Allah ciptakan ketika setelah manusia dibangunkan daripada kubur mereka. Bukan bermakna, bukan ada dan bukan bermakna manusia ini bila bangun saja duduk di padang mahsyar terus, tidak. Tetapi manusia ini bila bangun daripada kubur mereka, maka mereka akan dihalau ke mahsyar. Maka pada waktu itu ada di kalangan mereka mengikut hadis yang datang dalam keadaan berkaki ayam. Ada di kalangan manusia yang datang dalam keadaan rukbanan, dia menunggang sesuatu, menunggang unta dan sebagainya, menunggang kuda dan sebagainya, ataupun berkendaraan, lajulah. Dan ada di kalangan mereka yang disebut yamshuna ala wujuhihim, mereka berjalan dengan muka mereka. Boleh tak berjalan dengan muka? Allah Ta'ala buat kaki boleh berjalan, maka Allah Ta'ala juga boleh membuat muka kita dijadikan sebagai ganti kaki. Boleh. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, disebut dalam hadis Imam Bukhari, mereka-mereka yang dibawa ke padang mahsyar itu semuanya dalam keadaan huffatun, yakni berkaki ayam. Semuanya berkaki ayam. Kasut kita yang sebelum ini kulit kasut kelak Thailand kah, kelak Itali kah, mana-mana kah kelak, tidak ada. Semuanya berkaki ayam. Dan yang keduanya disebut uratun, semuanya telanjang bulat. Nak kena terjemah macam itulah. Telanjang bulat bermakna tidak ada pakaian. Sayyidatina Aisyah tanya pada Nabi, kalau dah tak pakai baju semua, tak malu ke? Maka kata Nabi, pada waktu itu gelap gulita. Di padang mahsyar ni gelap gulita. Mana pergi matahari? Allah sebut dalam Al-Quran, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung, tidak ada lagi cahaya melainkan semuanya gelap. Dan pada waktu itu manusia ini berjalan ke padang mahsyar, dan dia duduk di padang mahsyar dalam keadaan gelap, tidak berpakaian. Itu yang hanya boleh menolongnya ialah amalan-amalan yang ada di atas dunia. Dan diceritakan padang mahsyar ini sebelum datangnya manusia, dia serba putih. Putih, cantik. Tuan-tuan pergi ke tepi-tepi laut,
Ada laut yang Allah berikan dan sediakan pasir di tempat itu cantik. Tuan-tuan pergi Langkawi, pasirnya cantik, putih saja. Kita pergi ke laut-laut yang lain, ada juga pasir, tapi pasirnya tak putih, dia biasa, pasir biasa saja. Tuan-tuan pergi ke Port Dickson, ada bahagian yang batu aja, pasir tapi campur dengan batu, warna merah. Tu. Bermakna Padang Mahsyar ini suatu tempat yang putih, cantik, tapi apabila datangnya manusia untuk diperhitungkan oleh Allah Ta'ala, maka padang yang putih tadi ini menjadi merah kemerah-merahan. Kerana apa? Kerana ramainya manusia, dan pada waktu itu Allah letakkan padang mahsyar itu sebelah dengan neraka Jahannam. Menyebabkan padang mahsyar yang putih cantik menjadi merah, banyaknya manusia dan dia berhadapan dan dekat dengan neraka Jahannam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, itu di antara benda yang diceritakan di dalam Al-Quran dan di antara benda yang diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi. Baik. Apabila manusia ini berada di padang mahsyar, maka di sana Allah Ta'ala, kata Nabi, telah membahagi-bahagikan mereka kepada 4 baris, 4 saf yang panjang. Allah bahagikan kepada 4 baris ataupun 4 saf yang panjang. Saf yang pertama diketuai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam saf tersebut ada beberapa golongan manusia. Yang pertamanya minan nabiyyin, para nabi. Yang keduanya siddiqin. Siapa mereka ini? Para sahabat yang bersama berjuang dengan Nabi. Tak pernah letih, tak pernah lelah, berjuang. Yang ketiganya asyuhada, mereka-mereka yang mati syahid. Yang keempatnya as-salihin, di kalangan umat Muhammad ini ataupun mereka-mereka yang sebelum ini saleh. Siapa mereka? Mereka-mereka yang duduk di atas jalan Allah. Saleh bererti orang-orang yang sentiasa nak membaiki diri walau di mana sahaja dia berada. 4 golongan ini, 4 jenis manusia ini, mereka duduk di satu saf dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan pada Nabi Muhammad, bawalah mereka ini pergi ke syurga dan masuklah di dalamnya dan makanlah apa-apa yang ada di dalamnya, rezeki-rezeki aku. Maka Nabi Muhammad bawa kelompok yang pertama ini, ramai kelompok itu, menyebabkan padang mahsyar yang penuh sesak tadi dah mula serot sikitlah bahasa saya. Bahasa tuan-tuan ni dah mula menampakkan adalah ruang-ruang kosong. Kerana apa? Sebahagian kecil dah meninggalkan padang mahsyar. Bila sampai di pintu syurga, maka Nabi Muhammad disebut ana awwalu man yadukku babal jannah. Akulah orang yang pertama mengetuk pintu syurga pada hari kiamat. Rupanya Nabi Muhammad dialah orang yang pertama mengetuk pintu syurga pada hari kiamat. Hadis ni nak cerita kepada kita, Nabi Muhammad nak masuk syurga tu dah memang layak untuk masuk syurga, tu pun dia ketuk pintu. Bermakna ketuk pintu itu adalah sunnah. Tuan-tuan balik ke rumah, sampai di rumah, walaupun tidak ada orang dalam rumah ataupun ada isteri dalam rumah, ketuklah pintu kerana dia adalah sunnah. Tuan-tuan datang ke surau, tuan-tuan adalah pemegang kunci surau. Orang yang pertama datang ke surau, ketuklah pintu surau kerana dia adalah sunnah. Tuan-tuan balik ke rumah, ketuk pintu rumah, sunnah. Yang keduanya nak bagi tahu yang duduk dalam rumah tu ada makhluk-makhluk halus, mungkin dia sedang bersembahyang. Bila kita ketuk, maka dia terus hilangkan jelmaan dia yang dia menjelma ke alam kita. Orang-orang bila kita ketuk itu, kita buka pintu, tak nampak apa-apalah. Cuba kita buka terus, tengok-tengok, ada lembaga tengah bersembahyang. Sudah. Pakai jual rumah tu. Ataupun datang aja surau, pak, buka-buka, Allah.
Kita tak ketuk, bagi salam pun tidak. Tiba-tiba ada satu saf sedang bersembahyang dengan jubah yang panjang serban yang berbelit-belit. Letak jawatan, tuan-tuan. Aku letak jawatan lah nak jadi Bilal, nak jadi siap surau Ar-Rahmah ni. Nampak tak tahulah. Sebab tu hikmahnya ketuk supaya jin ataupun malaikat-malaikat yang sedang beribadat kembali menjelma ke alam mereka. Saya pernah mengajar sebuah surau di Perlis. 3 kali pergi ke surau tu untuk mengajar, 3 kali kena azan. Sampai waktu maghrib tak ada siapa. Maghrib dah masuk, saya pun azan. Bila kita dah azan, maka datanglah ahli-ahli jemaah ni. Barulah datang. Kali pertama tak apalah, saya kata. Okey. Masuk kali yang kedua, saya juga azan. Masuk kali ketiga, saya juga azan. Masuk kali ketiga tu tuan-tuan, selepas azan, kuliah saya macam tu, malam tu, bab sembahyang awal. Peram. Habis tengah-tengah duk makan tu, dia orang tanya ustaz, dia orang bagi tahu ustaz. Saya tanyalah, Bilal tak ada ke di surau ni sampai 3 kali dah ustaz datang duk azan ni? Bukanlah kata salah, tidak. Tapi takkan tuan-tuan yang duduk di kampung ni tak nak pahala azan? Dia kata, ustaz ada Tok Bilal. Tapi Bilal kami ni 4 orang dah ada, semua letak jawatan. Saya kata, kenapa tak bayar gaji dah? Memanglah surau mana ada gaji. Lillahi ta'ala. Tapi masalah dia yang pertama, bila datang Bilal yang pertama azan. Bila dia azan, dia dah datang, dia seorang dia datang awal-awal tu, dia seorang aja azan. Tiba-tiba ada yang jawab azan belakang daripada tabir, sebelah perempuan. Sudah, dia kata. Tadi masuk tak ada orang, tiba ramai pula yang jawab, terus letak jawatan. Lantik Bilal yang kedua. Bilal yang kedua pun sama. Bila azan, ya betul-betul belakang dia tu saf yang pertama ada 2 orang duk jawab. Dia kata sudah. Nak berhenti azan, suara dah keluar, orang dah dengar azan jugalah. Letak jawatan. Bilal yang ketiga, dia gaya nak buka pintu, ada orang azan dah dalam. Sudah. Sudah, tuan-tuan. Bilal yang keempat, dia masuk surau, buka, dia keluar balik nak masuk bilik air, dia tak sempat nak duduk kat bilik air tu, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Kuat, dia buka pintu tak ada orang. Tutup balik pintu, diketuk lagi, buka tak ada orang. Kena kali ketiga, dia pun keluar ambil motor balik dengan ayat tu. Lagi tak ada. Saya lepas daripada tu, datang juga tapi duduk jauh. Tak sampai surau, kita pun risau. Kot-kot masuk sekejap lagi, tiba-tiba ada jadi macam tu. 3 kali saya azan tu, tak ada lagi lah. Kot kali yang keempat ni jadi, maka saya pun datang hari tu sama dengan mereka. Mereka nampak saya datang, barulah mereka pun datang. Jadi dengan saya sekalilah takut. Nak cerita tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah ketuk pintu ni sunnah. Dan yang keduanya, ketuk pintu, kita masuk ke rumah kita, walau ke rumah kita, supaya boleh menghindarkan makhluk Allah yang bukan berada di alam kita, kembali ke alam dia, tidak menjelma dan kembali ke alam dia. Nabi Muhammad ni, cerita Nabi Muhammad nak masuk syurga, dia ketuk. Bila dia ketuk aja pintu syurga, maka pintu tadi dibuka. Maka malaikat Ridwan berkata kepada Rasulullah, ya Habiballah, ahlan wa sahlan, wahai kekasih Allah, selamat datanglah ke syurga. Maka Nabi Muhammad ni, dia bukan orang yang terus masuk syurga. Tidak. Dia berada di depan pintu syurga dan dia mempersilakan semua para nabi, siddiqin, asyuhada yang mati syahid dan as-salihin untuk masuk terlebih dahulu. Ni Nabi Muhammad. Masuk terlebih dahulu. Masuk semuanya sampai Nabi Muhammad masih berdiri di hadapan pintu syurga. Jibril bertanya, wahai Rasulullah, kenapa tidak engkau masuk terus ke dalam syurga? Kenapa kamu masih berada di hadapan pintu syurga? Maka Rasulullah sebut,
wahai Jibril, aku nak balik ke mahsyar. Aku nak balik ke mahsyar, aku nak tunggu mana dari kalangan umat-umat aku yang memerlukan pertolongan aku. Aku nak balik ke mahsyar, nak tengok mana-mana umat aku yang aku boleh tolong mereka terakhir untuk aku tolong mereka supaya mereka selamat daripada dibakar oleh Allah Ta'ala di akhirat. Tengok Nabi Muhammad. Cerita yang Nabi cerita ke kita ni bukan berlaku lagi. Tapi diceritakan oleh Nabi, inilah keadaan yang berlaku di hari kiamat. Apakah kita tak nak percaya? Dan kepercayaan kepada akhirat itu adalah sebuah keimanan. Bayang tuan-tuan, kalau seseorang itu tak percaya dengan hadis-hadis Nabi. Kalaulah dia tidak percaya kepada hadis-hadis Nabi, agak-agak macam mana keadaan dia? Yang pertama, dia dianggap sebagai manusia yang kurang ajar kepada Nabi. Nabi cerita dalam hadis, inilah keadaan umat-umat dia. Dan inilah keadaan dia, Nabi Muhammad sanggup mempertaruhkan diri dia, tak apa, tak masuk syurga, asalkan umat-umat aku memerlukan aku tolong mereka. Tiba-tiba ada manusia di atas muka dunia ini yang tolak hadis Nabi SAW. Kita ada, di Malaysia ada. Di Malaysia ada, minta maaf lah kalau saya sebut nama pun tuan-tuan tahu, Kasim Ahmad. Cuba bayang si Kasim Ahmad ni, dia orang yang menolak hadis. Kerana sedikit pemikiran dan akal yang Allah beri kepada dia, maka dia cuba untuk menterjemahkan ayat-ayat Al-Quran mengikut kehendak-kehendak dia. Agak-agaklah orang macam ni lah tuan-tuan kalau mati, macam mana nak buat? Sebab dia cuba menterjemahkan Al-Quran pakai akal dia. Sebab tu di antara benda yang besar dia sebut, kita akan menafsirkan Al-Quran ini mengikut semasa. Yalah, macam mana mengikut semasa? Dan menolak dua daripada ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lagi apa tuan-tuan? Azizun alaihi ma'anittum. Lagi? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lagi? Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat ni siapa balik hafal, dia beramal setiap hari, dia tahu bila dia nak mati. Dia tahu bila dia nak mati. Dia balik beramal setiap hari, dia tahu bila dia nak mati. Kalta Sultan almarhum Sultan Idris Shah Nuh Perak dulu, dia kata aku hafal. Satu hari aku baca sangkut. 3 hari lepas tu dia pun mati. Jadi kalau kita baca satu hari tiba-tiba sangkut. Cepat-cepatlah bertobat. Cepat-cepatlah datang surau, jangan balik-balik lagi tuan-tuan. Ni bukan nak cerita ayat tu, nak cerita Kasim Ahmad ni dia tolak dua ayat ini kerana di dalamnya terdapat cerita tentang kehebatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hoi, bukan setakat dia tolak hadis, dia tolak ayat-ayat Al-Quran. Agak-agak kalau dia mati, macam mana nak buat? Kata Nabi, mana-mana orang yang mati, maka orang yang hidup ini arba'a mas'uliyatihim. Mereka ada 4 tanggungjawab. Yang pertama, menguruskan jenazah dia dengan memandikan dia. Yang kedua, kapankan dia. Yang ketiga, sembahyangkan dia. Yang keempat, simpan dia ataupun doakan kepada dia. Semua 4 ni, tuan-tuan baliklah tengok Quran. Mana ada sembahyang mayat? Dalam Al-Quran tu, sembahyang biasanya ada 2 sahaja disebut. Urku'u wasjudu. Rokok dan sujud. Tahiyat tak ada, talqin tak ada. Itu yang perlis tak ada talqin. Dia kata tak ada dalam Quran. Nasib baik dia tak buat rokok dengan sujud aja. Cuba bayang tuan-tuan. Dia ajak kita berfikir secara akal. Kita tolak dia secara akal. Mudah. Macam mana nak buat orang-orang yang tolak hadis macam Kasim Ahmad ni tuan-tuan? Kalau andai kata dia mati, takkan dia tak mati? Umur dah 80. Kita ni kalau dah 80 no, Allah
40 macam saya pun risau, ish, macam mana nak mati? Kat mana nak mati? Seksyen 8 kan sempat balik polis kan? Fikir. Ini dah 80. Tak mati kan? Pasti mati. Agak-agak kalau dia mati, macam mana nak buat? Sedangkan, bila mati seseorang, nak diurus itu, urusan itu Nabi sebut. Dalam Quran tak ada. Agak-agak kalau tuan-tuan lah, tiba-tiba hamba Allah ni mati di seksyen 8. Macam mana nak buat? Nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak buat macam mana? Tuan-tuan nak mandikan dia? Dia tak terima hadis. Tuan-tuan nak kapankan dia? Dia tak terima hadis. Ni. Jawab pakai akal. Tak payah pakai Quran lah tuan-tuan. Pakai akal. Macam mana nak buat? Nak sembahyangkan dia? Dia tak terima hadis. Nak kuburkan dia, korek, buat liang. Nak tanam dia? Dia tak terima hadis. Yang tu ada dalam hadis. Agak-agak macam mana nak buat? Orang kata ustaz bagi rimau makan. Kesianlah ke mayat dia. Bagi rimau makan. Kita sepok aja ustaz. Ada orang sebut, oh jangan. Kesian mayat. Buat bagi lembut, bubuh dalam guni, ikat elok-elok dekat ekor kapal terbang MH370 biar hilang dengan kapal terbang tak jumpa-jumpa. Itu je lah ayat dia. Jawab pakai akal. Bila orang tolak pakai akal, jawab pakai akal. Itu je. Tu minta maaf lah. Minta maaf lah tuan-tuan. Kita tak terasakah bila ada jelmaan orang-orang yang menolak hadis ni, kita tak terasakah anak-anak kita, cucu-cucu kita, zuriat-zuriat kita tak takutkah jadi macam tu? Kita insya-Allah, kita yang ada dalam ni tolak tak rebah dah insya-Allah. Anak kita, cucu kita, bila kita tanya kenapa tak sembahyang, tak ada dalam hadis. Kenapa tak berzikir, tak ada dalam Quran? Kenapa tak berzikir? Tak ada dalam Quran. Sudah. Tambah sekarang ada pula jemaah dipanggil ihdinas siratal mustaqim. Ada di Malaysia ni jemaah tunjukkan kami jalan kebenaran. Tak payah sembahyang, tak payah puasa. Mula hari itu dengan serban jubah, hilang serban jubah, orang perempuan pun boleh buka aurat. Sudah. Ada di Malaysia. Sesat tidak? Sesat. Mula hebatlah, Ustaz Azhar Idrus hebat. Lepas tu dengan Ustaz Azhar Idrus sekali dah tak hebat. Dia kata tak betul dah. Ustaz Zaid Ruh ni memang sesat dah. Sudah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, berbalik pada cerita Nabi tadi ni. Maka golongan yang pertama ini dibawa oleh Nabi dan Nabi kembali semula ke padang mahsyar menunggu mana dari kalangan umat dia yang memerlukan pertolongan dia. Allah, kita bila dengar balik, ya Allah, kena buat sesuatu. Kena buatlah sesuatu. Sedangkan Nabi nak tolong, kita tak nak buat sesuatu supaya dia boleh tolong kita. Sebab tu disebut, mana-mana orang yang suka berselawat, maka mereka ini akan diberikan pertolongan oleh Nabi SAW. Mana-mana manusia yang selalu melakukan amal ibadat, maka mereka ini akan diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Tu, grup pertama habis, selesai. Padang mahsyar yang penuh dengan manusia tadi ni dah kembali, tak sesak sangat dah hilang lah separuh, bukan separuh, hilang suku. Satu saf lagi yang kedua dipanggil Ashabul Yamin. Siapa Ashabul Yamin ni? Biasanya kita bila sebut golongan yang menerima suratan daripada tangan kanan, kita sebut pahala dia banyak. Tidak. Nabi sebut golongan yang menerima suratan daripada tangan kanan ini ialah mereka-mereka yang dosanya ringan. Bukan pahala dia banyak, dosa dia ringan. Dengar tu bahasa tu, dosanya ringan. Dia tak buat dosa. Dia tak buat dosa. Dia tak buat dosa menyebabkan dosanya ringan. Walaupun amalan dia tak banyak. Kita tak mampu tuan-tuan untuk sembahyang sunat seperti sahabat-sahabat Nabi 100 rakaat, tak mampu. Kita tak mampu duduk di dalam saf mengalirkan air mata kerana mengingatkan dosa-dosa. Kita tak mampu. Kita tak mampu tuan-tuan nak jadi seperti para sahabat singa di siang hari, malam seperti abid. Tak mampu. Kita tak mampu untuk berpuasa sunat seperti sahabat-sahabat Nabi. Tambah lagi pula tak mampu nak kahwin lebih daripada satu. Parah. Walaupun kita tak banyak untuk buat amal ibadat, tapi jangan buat dosa. Itu je. Jangan buat dosa.
Orang kata boleh kalau tidur aja ustaz. Lebih baik tidur daripada buat dosa. Itu cerita dah. Ni kita datang majlis ilmu ni agak-agak pahala dapat ke kita? Banyak. Bolehlah setakat dapat 1,000 bolehlah. Nak dapat lebih daripada 1,000 tu rasanya boleh tapi kadang-kadang banyak yang tak boleh. Kan kadang-kadang kita duduk je terlelap lah dekat 1,000 je boleh. Tak faham apa ustaz kata. Tak Kasim Ahmad ke Kasim Selamat ke apa. Bolehlah dapat dekat 1,000. Tak apa, walaupun tak banyak buat amalan, Nabi sebut jangan buat dosa kerana ringannya dosa penyebab kamu akan duduk di saf yang kedua. Tengok tu golongan yang kedua. Bila golongan yang kedua ini selesai dihitung kerana dosa dia tak banyak, maka mereka dimasukkan ke dalam syurga. Hilang habis separuh dah yang sebelum ini sesak di padang mahsyar. Jadi kembali padang mahsyar ini kembali kita kata banyaklah kekosongan dia. Kembali elok senang. Dan golongan yang ketiga, saf yang ketiga ini ashabus shimal. Siapa mereka yang menerima suratan daripada tangan kiri? Siapa mereka ini dosanya berat daripada pahala. Dosa dia berat daripada pahala. Bermakna amalan baik tak banyak tapi duk buat dosa. Kenapa dosa tu berat? Sebab dia tak nak bertaubat. Tu dia punya kira-kira dia tu. Kullu ibni Adam khata'un. Nabi kata, setiap anak Adam ni termasuk Nabi Muhammad, termasuk saya, termasuk tuan-tuan, semua anak Adam ni khata'un, semuanya ada silap. Tak ada siapa yang tak ada silap. Fa khairu khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang silap dok buat dosa itu bertaubatlah kepada Allah. Tapi oleh kerana ada dosa tak pernah bertaubat, maka sebab dosa itulah menerima suratan daripada tangan kiri. Bila dapat suratan daripada tangan kiri, maka diseksa oleh Allah Ta'ala di dalam neraka mengikut dosa-dosa yang telah ditetapkan. Maka orang-orang yang sebeginilah yang mendapat syafaat. Dan mereka ini mendapat syafaat, bukan syafaat sampai tidak diseksa, bukan. Ini kena ingat ni, syafaat Nabi ni bukan sampai dia ni punya Allah berat dosa dia. Hanya sekadar dia ni orang Islam. Bab ilmu-ilmu Islam ni tak pernah belajar. Bab benda-benda yang perundangan-perundangan Islam ni tak nak terima. Hanya setakat dia ni Islam, sembahyang fardu, ada majlis lantunan Rasul, lantunan Mahabbatul Rasul, hadirlah malam tu. Setakat tu je. Dosa-dosa lain banyak. Isteri tak tutup aurat, tipu orang, zalim orang, buat nanya ke orang. Menyebabkan dosa dia banyak. Orang yang macam ni ada diceritakan oleh Nabi, dia mendapat syafaat. Tapi syafaat yang Nabi beri kepada dia takhfiful azab, untuk meringankan azab dia. Kalau Allah kata kamu ni kena masuk neraka 1,000 tahun, Allah. Oleh kerana dapat syafaat Nabi, maka dapat masuk neraka juga cuma 7 hari. Dengar kita kalau dengar Allah 1,000 tahun boleh masuk 7 pun okey. Okey boleh masuk 7. Aku ni kalau masuk 7 hari pun okey. 1 hari di akhirat sama dengan 1,000 tahun di dunia. Hoi. Kita kapal terbang baru hilang 15 hari, sesak nafas dah. Bila nak jumpa. Ini 1,000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Kalaulah 7 hari, 7,000 tahun. Duduk di dalam neraka ni diseksa. Salah satu di antara ayat yang menjadi terjemahan baru kepada Kasim Ahmad ni tuan-tuan, ayat dalam surah Mudassir. Alaiha tis'ata asyar. Apa makna alaiha tis'ata asyar? Tuan-tuan belajar bahasa Arab. Apa makna tis'ata asyar? 19 ini diterjemahkan dalam tafsir Rashad Khalifah, mentor kepada Kasim Ahmad ni. 19 ini apa dia? 19 ini ialah garak daripada
huruf yang ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan kira Bismillah ada berapa? Daripada ba sampai mim ada berapa huruf? Kira, cuba kira. Ambil masa seminit, kira. Ada berapa? 19 nah? 19 huruf. Maka 19 huruf ni menjadi terjemahan tafsir oleh si Rashad Khalifah dan Kasim Ahmad. Ditulis dalam buku dia. Dan huruf-huruf yang 19 ini sebenarnya kata mereka banyak terkandung dalam surah-surah yang ada dalam Quran sebanyak 114 surah. Ba banyaknya yang ada dalam Quran beberapa ribu. Sin ada beberapa ribu. Dan huruf-huruf ini mendominasikan semua huruf-huruf yang lain daripada yang ada dalam Bismillah. Huruf yang tak ada dalam Bismillah ni huruf Qaf, tak ada. Huruf Qaf sikit. Tu terjemahan tafsir dia. Jauh apa benda yang kita boleh ambil faedah dia. Cerita tentang huruf ni apa benda boleh ambil. Sebiji cerita macam zaman Nabi dulu. Bila Allah turunkan ayat tentang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah cerita tentang gajah. Maka orang kafir ni dia nak lawan Nabi, dia buat juga. Dia cerita tentang satu surah yang namanya Suratul Difda. Surah yang menceritakan tentang katak. Difda, mad difda, lompat-lompat. Apa dia katak? Apa jenis katak? Katak ni jenis lompat-lompat warna hijau, warna biru. Akhirnya diketawakan oleh orang. Bila buat sendiri, diketawakan oleh orang. Jadi Tok Bomo. Tok Bomo teropong tu lah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kalau tuan-tuan buka ayat Al-Quran, 19 yang disebut oleh Allah dalam surah Mudassir, tak ada kaitan langsung dengan surah yang ada dalam Quran. Larat akan tuan-tuan nak duk kira. Ba ada banyak ni, sin ada banyak ni, mim ada banyak ni. Saya yang baca tu mula-mula saya tulis. Lepas tu tengok Allah banyak. Tak jadi tulis, kita buang masa. Nak buat apa? Mula saya tulis kita ialah benda-benda yang macam ni kita kena baca. Cari buku dia baca. Kita bukan boleh kata dia kafir mudah-mudah, kena baca. Mula tulis ba ada 4500, sin ada tulis. Rupanya 114 surah nak kena tulis semua. Tak jadi. Banyak, tak ada faedah apa. Sedangkan ayat ni bila disebut oleh Allah alaiha tis'ata asyar ini 19 ini cerita tentang apa? Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Allah, takut kita dengar. Rupanya 19 ini dirojokkan kepada malaikat Zabaniyah. Yang malaikat Zabaniyah ini Allah peruntukkan dalam neraka untuk setiap ahli neraka 19 orang malaikat yang akan jaga. Seorang ahli neraka dijaga oleh 19 orang malaikat memang tak boleh lari ya. Seorang kita kalau masuk neraka, 19 malaikat duk keliling. Memang tak boleh lari ya. JPJ 3 orang pun dia boleh tahan motor berapa punya banyak. Kalau 19 orang jaga seorang hamba Allah, memang tak boleh lari ya tuan-tuan. Memang tak boleh lari ya. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Tuh. Siapa golongan yang kedua? Itulah golongan-golongan mereka-mereka yang banyak dosa dan berat dan tak bertaubat. Maka mereka ini dapat tak syafaat? Dapat. Cuma meringankan azab-azab yang diturunkan oleh Allah. Habis golongan yang ketiga ni masuk neraka habis. Golongan yang keempat dipanggil Ashabul A'raf. Yang ni ada cerita dalam surah A'raf. Siapa Ashabul A'raf ni? Dosa dan pahala sama banyak. Jadi mereka ni nak masuk syurga kan, nak masuk neraka. Maka Allah letakkan di suatu tempat yang tinggi. A'raf nama dia. Dan mereka yang duduk di tempat yang tinggi ni boleh nampak syurga dan boleh nampak neraka. Dan diceritakan mereka boleh nampak kawan-kawan jiran-jiran mereka yang duduk sebelah rumah mereka yang kebetulan masuk neraka. Nampak? Dan nampak juga jiran-jiran mereka yang kebetulan masuk syurga.
an afidhu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Allah. Dia berkata, "Mailah sikit, oi, kami lapar ni duduk di sini." Ni golongan terakhir ni di padang mahsyar, Ashabul A'raf. Dia beralih tengok ahli syurga, "Oi mat, hang takkan tak kenal aku? Mai sikit an afidhu minal ma." Mai sikit air tu dahaga. Au mimma razaqakumullah, atau rezeki-rezeki itu roti-roti canai, alah capati yang kita duk makan kat kedai mamak atau depan tu, mailah sikit, nampak hang sedap sangat makan. Innallaha harramahuma 'alal kafir. Allah kata, Allah sebut, mereka ahli syurga sebut, Allah haram ke kamu, oi? Allah haram ke kamu? Kita ni nak jadi mana? Hok yang nak minta, yang nak kata haram, oi. Jangan jadi yang nak minta tadi. Lebih baik kita jadi yang duduk dalam syurga. Oi, haram, oi. Lebih baik yang tu. Maka Ashabul A'raf ini duduklah di situ. Dan akhirnya mereka pun akhir sekali barulah mereka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kira tolak. Macam mana boleh masuk syurga, macam mana boleh masuk neraka? Kerana dosa. Kerana dosa. Sebab itulah persoalan dosa inilah yang kadang-kadang Allah Ta'ala menurunkan azab. Tuan-tuan pernah tak sembahyang istisqa? Sembahyang istisqa ni 2 rakaat. Dan istisqa ini, bila kita sembahyang dia, dianjurkan sebagai sunnah oleh Nabi, perbanyakkan istighfar. Apa kaitan nak minta hujan dengan istighfar? Nak minta hujan, mintalah istighfar. Tapi nak dianjurkan oleh Nabi, perbanyakkan istighfar. Sebelum bersolat, perbanyakkan istighfar. Bahkan habis saja bersolat, bila imam naik membaca khutbah, maka khutbah yang pertama diucapkan istighfar 7 kali. Astaghfirullahalazim. Kalau kita khutbah raya, Allahu Akbar 7 kali, 9 kali. Yang ni 7 kali istighfar khutbah pertama, khutbah kedua 5 kali. Dan khutbah yang kedua itu ada doa. Maka doa itu mestilah meminta pada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa jiran kami, anak-anak kami, apa-apa jua yang ada di sekeliling kami. Allahumma aghithna, ya Allah, turunkanlah hujan." Dalam keadaan minta sungguh-sungguh permohonan ini. Dan kata Nabi, imam itu daripada asal dia duduk beralih, dia duduk memandang ke sebelah jemaah, dia kena alihkan badan dia dan muka dia pandang ke sebelah kiblat. Banyak ke minta ampun, minta maaf, mintalah sesuatu pada Allah supaya dengan kasih sayang dia pandang kita diampunkan dosa. Ni yang dikatakan istisqa. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, cuba tengok dalam masa semenjak 2 menjak ini, Allah turunkan pada kita 3 ujian yang cukup besar. Yang pertamanya, Allah turunkan manusia yang tolak hadis, macam cerita tadi ni. Dia tolak hadis Nabi. Yang keduanya, Allah jadikan bumi kita di Malaysia ini panas, tak hujan. Negeri saya, Perlis tu 4 bulan setengah, hujan tak turun. Saya jumpa baru-baru ni, 2 minggu lepas, timbalan pengurusi Yayasan Islam Perlis, Ustaz Ahmad Hamzah. Saya kata, "Ustaz, sekolah saya buat solat istisqa. Kenapa kerajaan negeri tak buat? Sedangkan cerita solat istisqa ni dalam hadis." Orang KL, saya kata, kalau dia tak buat, bukan ada kepentingan besar pada air. Tapi orang berkepentingan besar kerana air itu sumber rezeki mereka. Bila air tak masuk dalam bendang, bendang tak boleh buat apa. Bila air tak ada, walau tak buat bendang pun, kadang-kadang nak tanam jagung, orang tanam tanam-tanaman yang sekarang ni buat, bila bendang tak ada ni mereka tanam jagung, tanam sayur-sayuran. Air tak ada, sungai kering. Kenapa tak buat? Patutnya, saya kata, kerajaan negeri tolak ni, bendang ni, tolak bagi sama. Turun, kita pakat sembahyang diketuai oleh kerajaan negeri, oleh mufti negeri Perlis. Mana, saya kata?
Dia kata, ada dah kami bincang minggu lepas. Dia habaq tu 3 minggu. Sekarang dah sebulan dah. Tak ada apa pun. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Maka Allah Ta'ala turunkan kepada kita ujian yang besar. Apa? Tak ujian. Yang kedua. Yang ketiganya, hilang kapal terbang. Sampai sekarang ni dah 15 hari. Tak jumpa-jumpa. Entah ke mana hilangnya. Kalau tengok 3 benda besar ni, apa kaitan? Tengok benda besar ni. Ujian-ujian yang besar 3 ni, kenapa? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah kata, jangan kamu mengira kamu beriman sebelum kamu diuji. Yang pertama, Allah uji. Kalau kapal terbang tadi ni, Allah uji. Allah uji ni, keluarga-keluarga mereka, Allah uji. Itu Allah uji itu. Tanda kasih sayang Allah, terimalah, Allah uji. Kita ada sahabat-sahabat kita yang hilang, Allah uji. Saya tak ada keluarga dalam tu, tapi saya ada ahli jemaah macam tuan-tuan, tapi di Kelana Jaya, Seksyen 7, S7 apa. Dia punya anak saudara dia, patut masuk bekerja di Beijing. Tapi sampai sekarang tak jumpa. Kita terasa juga, Allah, apa yang saya boleh tolong akak, hanya boleh tolong berdoa sahaja. Nak pergi cari, kita tak ada tikar terbang. Jadi doa je lah. Nak teropong kita ni takat teropong bukit boleh lah. Kalau teropong ajaib tu, okey. Cuma kalau nak tambah satu lagi, bangsi ajaib, dia tak buat lagi. Tuan-tuan tengok cerita P. Ramlee. Do, Re, Mi. Bukan Doraemon, Do, Re, Mi. Saya bila berlaku macam tu, saya balik pergi tengok cerita Do, Re, Mi. Betul tak cerita tu? Betul. Teropong yang P. Ramlee guna dan digunakan dalam teropong tu. Tapi di antara tiga ni, teropong dengan tikar terbang tadi, dua-dua tu tak kuat. Kalau tuan-tuan tengok dalam cerita ni, yang kuat bangsi ajaib tu. Bangsi yang tiup tu. Orang panggil apa? Harmonika tu. Menatang tu lah. Saya pun tak tahu ni bahasa sekarang ni, bahasa P. Ramlee tu. Tapi kalau tengok tiga tu, teropong, tengok P. Ramlee bila dia teropong, nampak apa? Nak cari Menteri Pasola, nampak apa? Menteri Pasola kot muka, rupanya pakai yang apa? Close up apa? Tengok duduk dalam jamban. Tak ada kuat apa. Pakai tikar terbang. Takat terbang ajalah. Daripada negeri 2 butir ke pasir berdengung. Pung, naik. Tuan-tuan kalau tengok dalam internet, Allah, sakit perut kita. Kita tengok Allah nilah hiburan kita boleh tengok dalam keadaan kadang-kadang susah memikirkan, sedih ni tentang kapal terbang. Tapi orang ni, dia boleh buat pok-pok yang duduk atas tikar tu tiba-tiba naik nyanyi pula dengan lagu apa? Lagu tu lah, kan? Macam mana atas lagu tu? Dia ada lagu dia, kan? Lagu Jepun tu kan. Lagu Jepun tu. Zak naik terbang. Dia terbang tu kalau tuan-tuan tengok. Dibuat dalam internet tu. Masya Allah. Sampai negara China. Kemudian pusing pergi ke Perancis punya tu. Kemudian jumpa dengan Ultraman. Tanya Ultraman, ada nampak kapal terbang kami? Masya Allah. Tapi dalam tiga benda tu, tikar terbang tak kuat, teropong tak kuat. Yang kuat ni kalau tuan-tuan tengok dalam cerita Do, Re, Mi ni, tu harmonika, bangsi ajaib tu kuat. Tuan-tuan cuba tengok waktu dia orang nak berlawan. Apa yang dia tiup? Dia tiup, dia minta apa? Dia minta ubat kuat 3. Keluar ubat kuat 3. Mau dapat ubat kuat, dia tumbuk si kawan tu, keluar biji mata. Yang pertama. Yang kedua, mereka cari kerja tak jumpa. Dia ubat-urat kena ligan lah apa semua. Lah kali tiup kod-kod ada lubang-lubang kerja. Tengok tu. Jadi sekarang ni yang tak ada bangsi ajaib tunggulah ni. Mana kod-kod ada orang nak buat lagi. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, orang tanya saya, Ustaz, tak berdosa ke dia duk buat dalam internet pemain orang tua tu? Orang tanya saya jawab mudah. Saya jawab lah. Kalau tuan-tuan marah saya,
terpulanglah. Ini saya jawab. Saya kata, permainkanlah. Kerana bila kita permainkan sesuatu yang khurafat, bila kita permainkan sesuatu yang khurafat, tak akan ada orang yang ikut. Kalau kita menyanjungi mereka, akan ramai manusia yang ikut. Akhirnya semua orang permainkan dia. Sampai Eropah, sampai polis Perancis tu, permainkan mereka. Di Jepun tu, sampai mereka buat Ultraman tu, tiga-tiga duduk ayat atas tu. Ada satu dia buat bawa traktor. Dia duduk atas tu, duduk angkat binatang apa dah di belakang. Allah. Tantai yang tak ada, balik pergi tanya kawan yang ada. Boleh tengok. Sampai tengah hari cerita tu tak habis. Macam-macam ada. Hiburan pada kita. Walaupun kadang-kadang kita rasa kapal terbang hilang. Ni sebuah hiburan. Masuk Raja Lawak, menang lah tu. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Allah uji. Allah uji keluarga. Yang keduanya, Allah uji iman kita. Allah uji iman kita. Setakat mana kita percaya dengan Allah. Percaya sungguhkah kita tahu je dengan Allah. Kadang-kadang kita tahu dengan Allah, tapi tak percaya dengan hukum hakam Allah. Bila berlakunya cerita kapal terbang hilang ni tuan-tuan. Sampai dah bangkit seorang hamba Allah yang nama Kapten Nuruddin tu, bila dia bercakap, dah 5-6 hari kita dah guna teknologi yang ada ni, tak jumpa juga. Maka kita lihat apa-apa yang kita buat melalui cara dunia ini dah tak ada jalan, full stop. Bermakna akal kita tak tembus fikir. Maka pada waktu itu dah patut kita kembali kepada Allah, kerana Allah lah yang memiliki segala-galanya. Dia cerita tu mengikut pengalaman dia. Yang sebenarnya diceritakan oleh tok-tok guru, tuan-tuan ikut kuliah, apa-apa pun kita dengar, semuanya hak Allah Ta'ala. Yadullah fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bermakna kuasa Allah atas kuasa-kuasa mereka. Bermakna Allah lah yang berkuasa. Kita tahu lama dah. Tapi bila tok-tok guru duk sebut, ustaz-ustaz duk sebut, ya ke? Ya ke? Bila ahli sains ni sebut, ahli akademik ni sebut, baru nampak, oh, akhirnya masjid buat salat hajat, di sini buat yasin, sana sampai buat salat hajat di menara tinjau KLIA. Tak pernah dengar cerita lagi tuan-tuan dalam dunia. Ada, dibuat. Allah nak uji keimanan kita. Kita percaya tak dengan Allah Ta'ala? Akhirnya, ya, kita percaya. Kita percaya. Yang tak percaya tu seorang je lah. Pak Ibrahim tu ya, seorang tak percaya lah. Orang lain percaya, insya-Allah. Sebab tu, bukti dia kata Allah nak tunjuk kuasa dia hari ini, bila kita dah bermunajat pada Allah 2 minggu. Seminggu yang pertama kita bermunajat, minta supaya Allah bukakan hijab, Allah jumpakan kapal terbang yang hilang. Allah beri kepada kita satu nikmat. Apa dia? Walaupun kapal terbang tak jumpa, tapi Allah turunkan hujan. Cuba tengok. Bermakna Allah turunkan hujan ni, semua orang dapat nikmat. Bukan setakat keluarga yang terlibat dengan kapal terbang. Kita yang tak terlibat pun dapat nikmat. Binatang-binatang dapat nikmat. Tumbuh-tumbuhan dapat nikmat. Tengok Allah Ta'ala punya hebat dan adilnya Allah Ta'ala di atas permintaan. Dia tengok permintaan kita ini, mana yang sepatut dia bagi. Dia bagi hujan. Bila hujan, kita yang panas baran tadi, macam mana kereta terbang boleh hilang, marahlah begitu begini, kita pun kembali sejuk. Cool aja. Tengok Allah buat. Cantik. Sampai negeri saya yang tak pernah buat salat istisqa tu pun dapat hujan. Hujan lebat, tuan-tuan. Sedangkan bila panas, ya Allah, minggu lepas saya datang, nak pergi Kelang ni, Allah, kita rasa sesak nafas nak pergi. Saya kena nak boleh buat kuliah kan macam ni. Duduk dalam kereta. Cuti kan tuan-tuan, Kelang minggu lepas. Kami di Perlis panas, tapi tak ada jerbu. Walaupun panas, angin kuat. Angin kuat, tuan-tuan yang pernah pergi surau saya, tahulah. Dia duduk di tengah sawah. Saya bawa balik barang-barang yang tuan-tuan duk bagi, jual di surau, dan barang-barang tu
bila dapat duit tu saya masukkan ke tabung makanan sekolah, saya masukkan ke tabung anak-anak pelajar sekolah saya yang saya ambil bela melalui surau, hantar mereka untuk belajar di luar negeri, di Mesir, Jordan. Baru-baru ni yang Jordan tu habis hasil pada duit-duit yang tuan-tuan nak bagi tu. Duit-duit yang tuan-tuan nak bagi tu. Tuan-tuan akan dapat melihat hasil duit tuan-tuan itu pada budak ni di dunia, dan hasil dia tuan-tuan akan lihat di akhirat, kata Nabi, turun macam hujan benda-benda yang kita beri di jalan Allah. Akhirat. Di padang mahsyar Allah nampakkan kita tengok, oh banyaknya hujan. Itulah hasil sedekah yang tuan-tuan beri di atas dunia. Saya ambil semua tu, saya jual. Sebab tu baju-baju yang tuan-tuan bagi tu, saya jual. Saya sendiri pun anak-anak saya nak ambil, bayar. Jangan ambil begitu. Ini hak orang, pahala orang mesti guna. Ada peti ais orang bagi ke saya, peti ais 2 tingkat. Biasanya bila letak di situ saya berbuah harga semua. Esok tu pergi peti ais tak ada. Hilang. Saya tanya ke ada 2-3 orang ahli jemaah yang ada situ. Saya kata, peti ais ni ada orang beli ke Haji? Dia kata tak ada ustaz, dia tak tahu hilang ke mana. Saya kata setakat sekarang yang saya nak buat surau ni, tak ada orang berani nak sentuh surau saya. Adalah sekali dulu dia geram ke saya sebab saya buat surau, dia tak boleh nak tidur subuh. Ada seorang tak boleh nak tidur subuh, dia kata waktu maghrib aku nak keluar, tiba-tiba orang azan nak datang sembahyang, aku malu nak keluar. Hang buat surau. Nah, seorang je. Bila kita nak pergi tegur dia, Pak Cik jom sembahyang, nak pergi tegur, saya nak pergi tegur pun takut. Apa tak takut? Tangan 24 jam dengan parang. Oi, nak berani ke tuan-tuan? Kalau kita pergi tegur syahid kita, tapi kalau orang kampung jahil, rugi. Orang kata, ustaz pergilah syahid. Betul saya syahid. Takkan nak biar orang kampung jahil. Jadi tak pergi. Lah kali dengan takdir Allah, sebulan lepas tu dia pun mati. Mati dia bukan kerana saya bunuh, kerana dia makan buah durian 4 ulah sahaja. Bila mati dia, maka tak ada orang. Tuan-tuan tahu dia buat apa ke surau saya? Dia pergi cungkil ni pintu sliding ni, dia cungkil tu, dia rosakkan getah tu. Semua orang bagi tahu, tak apa, saya kata reda aja. Ada seorang kawan dia tak mati lagi, tapi Allah tunjuk ke dia apa benda? Bila kita buat banner datang kuliah begitu begini. Saya ni kalau buat banner, saya bawah tu gambar orang mati. Oh, dia takut. Dia pergi tarik banner, buang dalam tong sampah. Dia balik ke rumah. Tiba-tiba dia bangun pagi tu, datang seekor biawak gigit jari dia. Dan jari ni terpaksa dijahit 40 jarum. Doktor kata seumur hidup aku tak nak jumpa orang kena gigit dengan biawak. Lepas tu orang kata ke saya, ustaz, lepas ni kalau ustaz buat banner, ustaz lukis gambar tu, jangan lukis mayat lagi, lukis bewok. Waduh. Jadi peti ais ni, saya ingat kot kena curi. Rupanya peti ais ni tengok-tengok dalam hutan, dalam kebun pisang. Oh, bukan orang curi, rupanya angin tu dia angkat. Dia pusing-pusing tu. Bukan dia curi lah, bukan orang yang bewok tadi curi lah, tak lah. Angin kuat. Tapi bila kita sembahyang, kita minta pada Allah, Allah bagi pada kita. Apa? Tu. Allah bagi hujan. Ini rahmat. Punya Allah tunjuk kuasa kita. Celah-celah kita bermunajat. Ada satu konsert di Bukit Jalil. Konsert telanjang di Bukit Jalil tu. Konsert yang macam tu, memang tu ada sebelum ni. Pernah dengar tak kata ada mati? Tak ada nah. Tapi Allah sengaja buat bagi mati 6 orang. Nak tunjuk tu kuasa Allah. Dalam orang duk bermunajat, ada sekelompok orang buat benda tu, Allah azab mereka. Allah tunjuk kuasa dia. Ni kuasa aku, lawan lagi dengan aku. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok daripada bulan 1 sampai bulan 4 sekarang. Ada tak show heboh? Ada? Tak ada. Kenapa tak ada? Kenapa tak ada? Kerana perkembangan agama di Malaysia, terutama di ibu kota Selangor dan di wilayah ini, perkembangan agamanya baik. Masjid hidup, surau hidup, pejabat hidup, pasar-pasar hidup dengan agama.
hidup dengan kuliah. Walaupun kecil, nampak kuliah kecil ya, tapi kesedaran orang itu besar. Akhirnya, yang besarnya, bila bawa syekh-syekh datang, habib-habib mai pula daripada luar berzikir, tengok kehadiran 10,000, semalam target 500,000. Semua ini, bila kebaikan tu menampakkan hasil yang besar, maka orang-orang yang buat jahat ni makin takut. Takut nak buat jahat, takut nak buat juga jahat. Tapi takut. Kalau tak sebelum ni sebulan sekali ada show heboh. Sebulan sekali ada show begini. Sebulan sekali ada band begini. Sekarang tak ada. Dan suasana inilah mesti dijaga. Sebab tu kadang-kadang ada orang sebut, ni minta maaf lah, kalau tuan-tuan tak nak dengar, tutup telinga. Ni minta maaf lah, saya sebut. Ada tok-tok guru sebut, sesuatu yang harus boleh menjadi wajib. Apa dia? Kadang-kadang politik ini dia harus, tapi dia menjadi wajib. Bagaimana? Bila dapat menjadikan suasana sebegini, maka politik itu wajib. Kita nak dapat suasana baik macam sekarang ini, maksiat dah makin hari makin tersisih, kena ada kuasa politik. Nak dapat politik, maka wajib pada waktu itu. Tuan-tuan sudah merasai dalam waktu tuan-tuan tidak kuat dengan politik, apa yang tuan-tuan dapat? Tonggeh pun hilang, bilik pun rosak, surau pun tak boleh masuk. Tuan-tuan boleh rasa. Sebab itulah yang harus, yang disebut politik itu harus, bahkan menjadi wajib. Yang ni dah menjadi wajib, menjaga supaya agama ini bila diamalkan oleh manusia berubah. Bila manusia berubah, kita tadah tangan, Allah turunkan rahmat. Seperti hari ini, insya-Allah tuan-tuan, kapal terbang ni tak pergi mana jumpa. Semuanya hak Allah, kembalilah pada Allah. Sesiapa pun akan mati. Cuma matinya berbeza. Ada orang mati kerana sakit, ada orang mati kerana tu jatuh kapal terbang. Tak jumpa langsung. Tak apa, itu adalah hak Allah. Dan yang ni menunjukkan bahawa hebatnya kudrat Allah Ta'ala. Apa dia? Kuasa Allah. Kita ada kuasa, Allah ada kuasa. Tapi kuasa Allah tidak pernah terbatas. Kuasa manusia full stop, ada stop dia. Hebat macam mana kita pun kita akan letih. Tuan-tuan larat dengar kuliah saya sampai 8.30. Tak larat ada tengok jam bila nak habis. Nak cerita kuasa kita pun tak larat tu, nak dengar, duduk saja. Kawan tuan-tuan ni, kawan-kawan tuan-tuan, ada tak yang duduk bekerja lagi sekarang ni? Ada yang dah pencen kan? Kadang-kadang dia duduk bekerja. Tanya ada awak duduk bekerja lagi Datuk? Tak larat nak duduk di rumah. Duduk saja pun tak larat. Ni saya nak bercakap 3 jam pun tak larat, kering ayat liok. Nak cerita, kita ada kuasa tapi ada hak. Tapi Allah Ta'ala punya kuasa, mana ada hak? Bukti kata tak ada hak. Allah punya kuasa. Pernah tak tuan-tuan tunggu nak sarapan pagi tak siang-siang? Matahari, tak keluar matahari. Pukul 10 dah, pernah tak? Pernah tak tuan-tuan tunggu nak buka puasa? Gaya nak buka, Tok Bilal tengok matahari tak turun-turun. Macam mana nak azan dah pukul 9 malam? Pernah tak tuan-tuan tengok matahari sampai jadi macam tu? Tak pernah. Nak cerita kuasa Allah daripada dulu sampai sekarang, Allah tetapkan tak berubah. Yang berubah dan lemahnya manusia. Itulah sifat Allah yang dipanggil. Di antara sifat 20, ada satu sifat yang dipanggil ma'ani. Sifat ma'ani ini, ulama' dia buat, dia tunjukkan pada kita, nak tengok mana hebat kuasa kita dengan kuasa Allah. Yang tu kita bincang lain lah. Wallahualam lah, cukupnya sekadar itu. Minta maaf nyak-nyak apa-apa yang saya sebut pada pagi ini. Dan insya-Allah lepas ni kita ada tahlil untuk arwah. Untuk arwah-arwah yang pernah menjadi ahli jemaah surau kita ini. Wallahualam lah, cukupnya sekadar itu. Ampun maaf. Wabillahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tuan-tuan nak bagi sat lagi ni duit ke sekolah saya, niatkan atas tabung makanan sekolah. Nak ambil resip ada di luar. Tu. Dan barang-barang di luar tu saya bawa kopi kampung. Memang sedap tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan ada barang-barang yang lain. Beli dan bayar di situlah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن